forget to subscribe my channel. Hang duk mana? Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil Amir isu kerajaan Terengganu kenapa jelas gambar tular kenderaan rasmi baharu. Saya baca detail sedikit. Kerajaan Terengganu perlu memberi penjelasan berhubung kenderaan utiliti sukan SUV baharu yang tular di media sosial didakwa akan menjadi kegunaan rasmi Menteri Besar dan Barisan Exco. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamil Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Di Sarawak. Cuma saya kata ini segmen apa punya mengarut saya. Ini memang mengarut saya. Di saat rakyat di Terengganu sudah dijengah oleh banjir yang besar, sekarang ni tular pula berita ya ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Apabila kerajaan Terengganu diminta untuk menjelaskan status pembelian kenderaan rasmi baru yang tular di media sosial, katanya untuk kegunaan Menteri Besar dan Barisan Exco. Selaku bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu, Saudara Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar, dia kata kerajaan negeri wajar mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan pembelian kenderaan utiliti sukan SUV jenis Mazda bagi memastikan sama ada ia merupakan keperluan mendesak yang menjadi keutamaan buat masa ini. Banjir di Terengganu, wang itu sepatutnya disalurkan. Kerana katanya ada tersebar gambar-gambar kereta SUV model Mazda sama ada CX-5 atau CX-8 secara tu, dan pihaknya tidak dapat mengesahkan sama ada ia didakwa merupakan kereta baru untuk ahli Exco. Itu gambarannya saudara. Kalau keadaan model CX-5 tu harganya antara RM138,000 hingga RM174,000. Kalau CX-8 pula tu RM185,000 hingga RM200,000. Sekarang ni ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Aduh, berjuta saudara. Takkanlah wang itu nak digunakan hanya untuk membeli kenderaan sedangkan kereta yang masih ada kenapa tak digunakan? Kenapa perlu diadakan kereta baru? Apakah setiap kali berlaku tahun baru ganti kereta baru? Ini keadaannya. Jadi menurut kata Wan Hakim, pembelian kereta baru itu tidak menimbulkan sebarang isu kiranya ia termaktub dalam Belanjawan 2023. Tetapi apakah ia memadai di saat Terengganu saat ini sedang mengalami musibah banjir? Jadi inilah kesannya saudara. Apabila kerajaan di Terengganu tidak ada sembak nak imbang. Sekarang ni 32-0. Semua ahli Exco, ahli dalam negeri, semua daripada PAS. Mereka boleh buat suka hati mereka. Dan ini keadaannya. Jadi apakah kantung wang negeri Terengganu yang kadang-kadang dilihat nazak? Memang mereka mendapat bayaran royalti dan sebagainya. Tapi sepatutnya dinikmati oleh rakyatnya, rakyat Terengganu. Bukan sibuk nak beli kereta. Kelantan tu hari sibuk juga. Dapat wang royalti, beli Mercedes. Sekarang di Terengganu pula dah. Saat rakyat Terengganu sedang menghadapi musibah. Jadi fikir-fikirkanlah saudara. Saya mendapat perkabaran bagaimana Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, UPKO. UPKO berpendirian tidak akan menyokong sebarang usaha untuk menggantikan kerajaan perpaduan sekarang secara tebuk atap. Itu kata Presidennya Datuk Ewan Benedict. Selaku Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, katanya pembentukan kerajaan sedia ada adalah hasil daripada perundingan sah dan ia perlu dikekalkan sehingga tamat tempoh pentadbiran kerajaan perpaduan atau parlimen dibubarkan. Jadi katanya, kata Ewan, selagi saya menjadi Presiden UPKO, saya tidak akan memberi sokongan kepada mana-mana usaha yang cuba menggantikan kerajaan yang ditubuhkan atau dipilih selepas perundingan dan perbincangan yang sah untuk menubuhkan kerajaan. Ewan saudara adalah ahli parlimen penampang dan juga ahli Dewan Negeri, undangan, kawasan kedamaian. Jadi beliau yakin perbuatan tebuk atap tidak akan berlaku sama ada di peringkat kerajaan negeri Sabah kerana beliau adalah antara wakil rakyat yang menghalang cubaan menggulingkan kerajaan negeri sebelum ini. Jadi dalam usaha membangunkan infrastruktur ekonomi, tuntutan hak-hak Sabah dalam perlembagaan persekutuan memerlukan kestabilan politik. Sebab itu UPKO selaku antara sebuah parti di Sabah dan merupakan sebahagian daripada parti komponen Pakatan Harapan bersama PKR, DAP dan Amanah, mereka yang membentuk kerajaan perpaduan. Sebab saudara pada Sabtu lalu saudara yang bawa Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim menzahirkan keyakinannya bahawa percubaan menjatuhkan kerajaan perpaduan melalui usaha
untuk menukar sokongan ataupun tebuk atap tidak akan berlaku berikutan sokongan padu yang diberikan oleh Sarawak dan juga Sabah. Jadi dalam situasi tersebut, Pendirian Sarawak melalui gabungan Parti Sarawak GPS, saudara, dengan kenyataan dan hubungan parti tersebut, ternyata bahawa amat sukar untuk menyingkirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari anjung kuasa di Seri Perdana. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara, itu saya cuma hari ini saya agak terpanggil apabila saya menatap halaman Tun Carlos dalam media sosial berhubung kehadiran Ketua Biro Siasatan Persekutuan Amerika ataupun FBI ke negara kita. Ini mengundang kesangsian. Dan bagi saya menurut catatan saudara di halaman Tun Carlos, saudara, terdapat peningkatan mendadak dalam jumlah dan kekerapan serangan cyber di Malaysia. Itu ulasan katanya daripada Biro Siasatan Persekutuan Federal Bureau of Investigation, FBI Amerika Syarikat. Serangan itu bukan sahaja dilakukan oleh penyerang cyber yang bermotifkan keuntungan, tapi juga oleh setengah pihak dari negara-negara tertentu yang cuba mendapatkan kelebihan ekonomi dan strategik bagi negara masing-masing tanpa mengambil kira jumlah kerosakan yang akan ditimbulkan. Jadi kerana itu dalam usaha untuk membendung ancaman sedemikian, pengarah FBI itu Christopher Wray baru-baru ini melawat Malaysia untuk mengukuhkan kerjasama keselamatan cyber dan mempertingkatkan perkongsian antara biru itu dengan agensi penguatkuasa undang-undang dan keselamatan tempatan. Jadi lawatan ini merupakan detik penting saya, kerana Ray ialah pengarah FBI pertama yang menjejakkan kaki ke negara sejak tahun 2002. Jadi sewaktu bercakap kepada akhbar New York Times, Ray berkata beliau memutuskan untuk membuat lawatan kerana FBI menganggap Malaysia sebagai salah satu rakan penguatkuasa undang-undang dan keselamatannya yang paling penting. Saya melihat ini kehadiran FBI pada negara kita ini, dia mengundang macam-macam persoalan. Tambah-tambah lagi di saat Yang Berhormat Perdana Menteri begitu lantang bersuara sebab kita memperjuangkan tentang untuk nasib warga Palestin. Apakah kehadiran dia saat ini nak menguji sejauh mana rakyat kita, solidariti kita. Jadi kalau kita masih bertelagah sama kita, jadi saya merasakan bahawa ini juga boleh menjadi ancaman pada negara kita. Sebab kalau kita stabil, dia tu bawa laporan ke New York, dia akan bagi tahu ke Washington bahawa dia kata Malaysia ni politiknya stabil, Perdana Menterinya menentang tentang rejim Zionis dan perlulah juga kita dengar pandangan mereka. Tapi kalau dia datang sini, dia melihat laporan-laporan kononnya berlaku ketidakstabilan terhadap suasana politik negara kita, ini boleh mengundang musibah jugalah saya. Sebab itu saya menyeru warga kita kalau boleh hentikanlah sebarang usaha yang mahu mewujudkan suasana ketidakstabilan politik di rantau ini, saudara. Saya melihat, saya teringatlah dulu kata pemimpin terdahulu selepas Perang Dunia Kedua, negara kita Kuala Lumpur khususnya, ramai pakar-pakar perang saraf, perisik-perisik datang ke Kuala Lumpur, saudara. Mereka mau meninjau. Tapi kerana waktu itu mantapnya kestabilan politik di tanah air kita, apabila waktu itu kerajaan perikatan yang dinaungi bersama oleh UMNO, adanya MCA, ada MIC, secara rakyat bersatu padu, dan apa sahaja usaha yang mahu dilakukan oleh mereka untuk menjadikan Malaysia ini antara bidak-bidak di papan catur tidak terlaksana. Jadi sekarang ini mereka datang sekali lagi. Saya tak tahu, yang laporan saya terima ni apabila Ray dia mengatakan bahawa persinggahan Malaysia ini adalah untuk bercakap dengan lantang tentang kepentingan perkongsian FBI dengan agensi penguatkuasa undang-undang di Malaysia. Ini yang agak menimbulkan persoalan. Memang ada penulisannya saya, besok saya akan cuba mengulas petikan temu bual antara Ray dengan wartawan sebagaimana yang tersiar di Suara TV. Dan insyaAllah kalau ada waktu saya akan baca besok bagaimana kedudukan apabila FBI datang ke negara kita ini secara sesuatu persoalan. Saya haraplah jadi untuk menyelesaikan segala persoalan politik, yang saya harapkan kita pastikan adanya kestabilan politik negara kita, orang tak boleh buat apa.
Kalau kita selalu beramuk sama sendiri, menunjukkan suatu yang rapuh. Tapi bagaimanapun saat ini saya bersyukur kerana kenyataan daripada Premier Sarawak, kenyataan daripada pimpin daripada Sabah, UMNO tetap kukuh. Jadi kedudukan politik di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi mantap. Kita tuan komen saya baca detail sikit lagi. Bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar berkata, penjelasan perlu dibuat kerana ia penting untuk rakyat mengetahui sama ada pembelian kenderaan itu satu keperluan mendesak ketika ini. Beliau berkata, pembelian kenderaan rasmi baru itu tidak menjadi mana-mana peraturan, namun ia dilihat janggal dalam keadaan kewangan negeri yang agak terhad ketika ini. Itulah dulu Kelantan isu beli kereta ni. Ini dekat Terengganu pula. Kita tuan, mari terus menyokong kerja apa pada Datuk Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.